Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat malam. Saya suka untuk menggagaskan buku tulisan Thomas L. Friedman dalam bukunya yang berjudul The World is Flat, menyatakan bahawasanya menjelang zaman milenial ataupun milenium, dunia sudah seperti sama rata dan juga dunia itu adalah setara antara persaingan satu sama lain. Dan ini membuktikan bahawasanya dengan kewujudan internet, dengan peradaban era globalisasi telah memungkinkan segala-galanya berada di hujung jari dan setiap negara berpeluang untuk mendapatkan akses kepada internet dan juga maklumat yang berada di hujung jari. Tidak terkecuali Malaysia dalam melihat persaingan untuk mendapatkan khidmat internet yang terbaik khususnya diberikan kepada masyarakat dan juga rakyat. Namun yang menjadi persoalannya, mengapa dalam kita menuju ke arah negara maju, kita masih lagi tewas dalam perbandingan dengan negara-negara maju yang lain, khususnya di Asia Tenggara dari segi penyediaan internet. Maka disebabkan itu, kerajaan hadir dengan beberapa inisiatif dan juga dasar untuk melihat bagaimana jalinan internet ataupun jalinan digital negara akan dapat dipertingkatkan dari semasa ke semasa. Menyedari akan hakikat dan juga tuntutan yang mana pada tahun lalu sahaja, 18.5% ekonomi digital menyumbang kepada ekonomi negara secara keseluruhan. Jadi mungkin insya-Allah pada tahun ini kita akan melihat perubahan yang lebih baik bagaimana ekonomi digital dan IR 4.0 akan memberikan impak dan juga dampak terhadap ekonomi negara secara lebih berkesan. Jalinan digital negara jendela akan membuka satu spektrum dan juga ruang perbincangan yang lebih meluas pada malam ini, semuanya dalam Bicara Naratif. Ini Kia. Kia telah menjual keripik selama 8 tahun. Dia antara peniaga yang terjejas akibat serangan pandemik COVID-19. Tapi Kia tak putus asa. Dia mencuba untuk memasarkan barangannya atas talian di pelbagai platform. Maka tercetuslah Kia e-Keripik. Kia juga mengambil inisiatif untuk menaik taraf sistem internet di kedainya. Hasil usaha Kia dalam memasarkan keripiknya membuahkan hasil. Setiap hari makin meningkat tempahan untuk keripik Kia. Dia juga telah membuka peluang kepada orang lain untuk menjadi ejen keripiknya. Dengan itu, Kia mampu mengedar keripiknya ke seluruh negara. Malah pelbagai medium digunakan oleh Kia untuk menghantar keripik kepada pelanggan dan ejennya. Walaupun hanya di rumah, jualan Kia kini lebih laku daripada sebelumnya. Dia juga berjaya mengembangkan ekosistem bagi orang lain dalam mencari mata pencarian mereka. Jom kita contohi semangat Kia. Ke arah kehidupan digital Malaysia, didukung oleh TM. Al-Quran, teman kehidupan. Saksikan Mukadam musim baru hanya di TV1. Warna apa yang sesuai untuk tema minggu ini? Tugas pertama Adrian adalah untuk mencari jenis langsir yang kalis cahaya dan panas tapi tidak bercanggah dengan dinding utama serta nampak serasi dengan perabot lain. Tiga, dua, satu. Wow. Ibu bapa tu seolah-olah ingin menjadi jurutera kepada kehidupan anak-anak dia. Saya tidak ada seorang ayah. Saya bekerja sejak umur saya kecil lagi untuk menyelamatkan keluarga saya daripada kemiskinan. I tak faham apa yang dia nak. Dia pun tak faham apa yang dia nak. So masa itulah ada tantrum. Ibu ni nak tunggu sampai dia bunuh ibu ke? Dia suruh saya rujuk balik. Abang nak apa-apa balik. Abang nak keluarga kita. Semua ini kita akan bincangkan dalam Keluarga Bumerang. Operasi stesen minyak adalah antara 6 pagi hingga 10 malam, melainkan stesen minyak di Lebuh Raya yang dibenarkan beroperasi
selama sehingga 24 jam. Semua perkhidmatan awam seperti bas, teksi, bas henti-henti, bas ekspres, LRT, e-hailing dibenarkan beroperasi. Dalam bicara naratif, sebelum saya meneruskan perbincangan dan juga analisis kepada isu yang akan kita utarakan dan juga kita bangkitkan pada malam ini, suka untuk kami menggalakkan dan juga mengingatkan anda sekali lagi supaya mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB yang dilaksanakan di kawasan Lembah Kelang, dan sudah semestinya digalakkan untuk melakukan pengesanan scan QR Code MySejahtera untuk memastikan anda berada di kawasan-kawasan atau di premis awam, dan pastikan penjarakan fizikal serta memakai pelitup separuh muka sekiranya anda pergi ke kawasan yang sesak dan juga di kawasan-kawasan awam. Malam ini kita kembali untuk mengimbas dan juga membuka ruang bicara untuk melihat bagaimana pemahaman yang lebih jelas tentang isu-isu penyediaan perkhidmatan teknologi, isu-isu penyediaan perkhidmatan telekomunikasi, khususnya penyediaan internet dalam kalangan masyarakat. Agak tabu untuk berbicara sekiranya kita menyatakan ataupun memberikan satu kita kata hukuman kepada bahawasanya di luar bandar dan juga bandar itu masyarakatnya tidak peka terhadap teknologi. Tetapi persoalan yang lebih penting, bagaimana teknologi yang disediakan itu memberikan ruang kepada masyarakat itu untuk menjadi masyarakat yang cakna ataupun celik teknologi, khususnya internet. Malam ini Jendela ataupun Jalinan Digital Negara di bawah inisiatif Kementerian Komunikasi dan Multimedia serta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia membawa satu atmosfera dan juga perbincangan yang lebih jelas tentang hala tuju yang akan digagaskan. Untuk itu saya amat bersatu untuk memperkenalkan tetamu dalam bicara naratif pada malam ini yang berusaha Dr. Fadlullah Suhaimi Abdul Malik, Pengerusi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC. Assalamualaikum, selamat malam Doktor. Tahniah sekali lagi atas gagasan dan juga inisiatif yang dilaksanakan di bawah MCMC untuk melihat jendela boleh digerakkan sebagai pemacu kepada peluang lebih baik dalam menghubungkan rangkaian telekomunikasi lebih berkesan. Cuma persoalannya, walaupun singkatannya itu jendela, secara harafiah ataupun literalnya itu membawa maksud membuka satu ruang lingkup yang baharu untuk kita melihat apa yang ada di hadapan ataupun apa yang ada di luar. Tapi adakah jendela yang dimaksudkan dalam konteks ini membuka satu peluang lebih baik dan juga ruangan yang baru kepada masyarakat, Doktor? Sebenarnya betul, Is. Terima kasih kerana menjemput saya kembali ke studio untuk memberi penerangan lebih lanjut. Memang jendela kalau kita kiaskan seperti tingkap, pembuka kepada pelbagai benda yang boleh kita laksanakan. Dan kita lihat jendela ni adalah untuk satu cara untuk kita menyenangkan pemahaman orang tentang apa itu tentang internet, apakah peluang-peluang yang boleh disediakan oleh internet. Dan jendela mengkhusus terhadap perancangan semula rangkaian untuk menyediakan perkhidmatan internet. Baik. Difahamkan bahawasanya tempoh masa yang akan dilaksanakan gagasan jendela ini adalah 2021 sehingga tahun 2025. 5 tahun jeda masa yang diberikan ataupun tempoh durasi masa yang diletakkan, dan juga penarafan daripada 25 megabyte per saat kepada mungkin lebih daripada 30 megabyte per saat. Jadi bagaimana penambahbaikan dan juga perubahan ini akan memberikan dampak yang lebih berkesan bukan sahaja terhadap kecaknaan masyarakat dari segi penggunaan teknologi dan telekomunikasi, tetapi gaya hidup masyarakat yang berpandukan kepada internet. Bila kita lihat jendela ni, kita kena lihat dari dua perspektif. Satu adalah perspektif bagaimana kita boleh melebarkan liputannya. Tadi kita bicarakan tentang masyarakat di kawasan bandar dan masyarakat di luar bandar. Dan kita sudah pasti tahu terdapat perbezaan. Kita tidaklah ingin melihat jurang digital tu meningkat. Jadi rangkaian dan rangkaian terdapat dua jenis rangkaian. Satu apa yang dikenali sebagai rangkaian tetap, dan satu adalah dipanggil rangkaian mudah alih. Rangkaian mudah alih yang kita ambil telefon keluar di kocek, kita pakai. Dan rangkaian tetap apabila kita masuk ke rumah dan kita menggunakan pakai peralatan di rumah ataupun di pejabat. Dan untuk rangkaian tetap, kelajuan tu kita ingin meningkatkan kapasitinya sehingga 1 gigabit. Maknanya 1000
megabit per second. Baik. Walhal untuk mudah alih, buat masa ni kita hanya merasai puratanya kelajuan hanya 25, itu akan ditingkatkan kepada 35 megabit per second dalam pada tahun 2022 dan seterusnya apabila menjelang tahun antara 2022 hingga 2025 kita akan meningkatkan kelajuannya lebih daripada 100 megabit per second. Jadi kita sebagai pengguna akan dapat mengecapi pengalaman kelajuan perkhidmatan internet lebih daripada gigabit 1000 megabit di pejabat ataupun di rumah. Keluar rumah slow sikit, mungkin 100 megabit, tapi kita tidak akan berada di luar rumah selama-lamanya. Lazimnya kita akan menjalani hidup kita dalam sesuatu bangunan, baik di rumah ataupun di pejabat. Doktor, kita perlu bersetuju bahawasanya kita masih lagi perlu melakukan penambahbaikan terhadap perkhidmatan telekomunikasi dan juga perkhidmatan internet dalam negara. Keluhan dan juga keluh kesah pengguna, khususnya masyarakat terhadap perkhidmatan yang ditawarkan, khususnya perkhidmatan internet, walaupun meletakkan nilai maksimum itu mungkin boleh mencapai 50 megabyte per saat, tetapi kualiti ataupun capaian itu kadang-kala tidak mencapai pada tahap yang memuaskan. Adakah boleh dipersalahkan kepada penyedia perkhidmatan telekomunikasi ataupun ia berpunca daripada platform yang disediakan untuk memungkinkan penyedia perkhidmatan telekomunikasi ini menawarkan pelan-pelan dan juga package yang lebih berkesan kepada pelanggan? Apabila kita menggunakan atau kita mendapat data atas talian, dia ada beberapa tempat di mana kekangan boleh berlaku. Nombor satu adalah di peringkat rangkaian sendiri. Baik. Nombor dua, rangkaian yang di luar, itu tadi rangkaian di luar rumah. Kedua adalah rangkaian di dalam rumah. Ketiga, platform itu sendiri di mana kandungan itu terletak. Lazimnya dia akan terletak di sebuah server yang kita tak tahu di mana ianya berada, dan kita mencari kandungan tersebut, mungkin server itu tidak mempunyai kapasiti untuk memberi kandungan permintaan kita dengan kadar yang laju. Jadi banyak kekangan-kekangan yang mungkin berlaku. Tapi kalau kita fokus kepada rangkaian, mungkin ada kalanya terdapat isu dari segi kualiti penyediaan. Sebagaimana mana-mana teknologi, dianya tidak akan 100% sentiasa okey. Tetapi lazimnya peratusan yang dia tidak berapa baik adalah pada kadar yang kecil. Masalah yang lebih utama adalah apabila kita menggunakan pakai dalam rumah. Kerana apabila kita dalam rumah, untuk talian tetap, kita akan menggunakan apa kita panggil Wi-Fi. Dan kadang kita Wi-Fi-nya, kotak Wi-Fi itu sebelah TV. Kita pergi nak dapatkan perkhidmatan tu mungkin kat dapur ataupun dalam tandas. Maka kualiti perkhidmatan akan menurun. Begitu juga dengan talian mudah alih. Bila kita dalam rumah, perkhidmatan melalui udara tersebut, terdapat kekangan iaitu namanya dinding. Penembusan dinding tu akan menjadi isu kepada kualiti perkhidmatan yang kita merasai. Jadi itulah sebabnya bila kita lihat semula perancangan rangkaian, kita kena lihat bagaimanakah rangkaian itu disediakan sedekat yang boleh kepada pengguna. Nombor dua, pemahaman pengguna tentang bagaimana mereka boleh dapat perkhidmatan yang berkualiti daripada pembekal perkhidmatan. Jadi ada dua aspek yang kita akan perbetulkan. Sudah pasti, Doktor, dalam kita memperkatakan berkenaan tentang penyediaan perkhidmatan telekomunikasi dan juga internet yang lebih pantas ini, kita perlu adil dalam melihat walaupun di bandar, dia mestilah setara dengan apa yang ditawarkan di luar bandar. Dan saya yakin, saya pasti itu merupakan gagasan dan juga inisiatif yang akan diletakkan di bawah jendela. Cuma isu-isu yang mendasari ataupun yang menjadi persoalannya ketika ini adalah kita sedia maklum di kawasan bandar kepadatan penduduknya tinggi berbanding di luar bandar yang mungkin kepadatan penduduknya rendah, dan kadang-kadang infrastruktur yang dibangunkan itu tidak berpadanan dengan apa yang dilaburkan dengan jumlah pengguna yang ada. Jadi apa sebenarnya yang dilaksanakan ataupun pelan-pelan tindakan yang boleh dilaksanakan oleh pihak kerajaan dalam menganalisis kepada isu ini, peruntukan yang ada dan juga pembangunan yang sewajarnya? Bila kita tengok rangkaian telekomunikasi di Malaysia ini dibangunkan dalam dua cara. Satu adalah secara pelaburan swasta, yang ini dilakukan oleh pembekal perkhidmatan, dan kedua melalui
dana dari pihak kerajaan melalui pihak MCMC, ya. Dan lazimnya apabila di bandar penduduk padat, ramai orang boleh melanggan, maka pelaburan di bandar akan dilaksanakan oleh pihak swasta. Apabila kita keluar bandar, bilangan penduduk tidak padat. Ya, jadi mungkin pelaburan di pihak swasta agak lambat sampai, atau kalau ada pun dia kurang sebab dia tak dapat pulangan yang cepat. Maka dalam keadaan seperti ini, pihak MCMC akan menyediakan dana untuk kita membangunkan infrastruktur di luar bandar. Dengan cara itu, pelaburan di luar bandar tidak mengambil kira tentang pulangan. Ia akan mengambil pendekatan adakah perkhidmatan itu boleh disediakan pada tahap yang sama dengan bagi seseorang yang akan berada di bandar. Dan inilah yang kita laksanakan. Dan penyediaan rangkaian ini bukan sekelip mata. Dia akan memakan masa sedikit. Jadi kalau kita kata kita dah merancang dalam 6 bulan kita boleh sediakan, tak maaflah, memang tak boleh. Tapi kalau insya-Allah dalam 2 tahun ke 3 tahun ianya boleh dilaksanakan. Doktor, setakat ini sejauh mana capaian 4G sudah dinikmati oleh seluruh masyarakat di seluruh negara? Buat masa ini pencapaiannya apabila kita melaksanakan makmal pada bulan Ogos lalu, ianya pada tahap 91.8% liputannya, ya. Dan ini kita ambil kira seluruh negara. Jadi mungkin ada tempat-tempat di mana liputannya rendah, lebih rendah daripada 91 tadi, dan ada tempat yang lebih sedikit, ya. Dan buat sebulan setengah daripada itu, dengan adanya usaha memperkasakan semula rangkaian, kita dapat sedikit peningkatan, tak banyak, tapi baru sebulan. Jadi dalam sebulan tu sekarang ni kita liputan telah melebihi 92.08%. Jadi dia akan dipantau, dan untuk kita pastikan liputan tu akan mencapai 96.9%, dan ianya bukan purata tetapi dia ada serata di mana-mana di setiap negeri. Kalau mana yang negeri kecil mungkin 100%. Kalau macam orang kat Perlis tu untunglah dia kata, sebab negeri dia kecil sikit. Tapi mungkin di Sabah Sarawak negeri dia lebih besar dan penduduk dia lebih bertaburan. Di situ mungkin kita akan mencapai dalam 99.9%. Jadi dalam 2 tahun ni itulah kita memastikan pelaburan memperkasakan rangkaian, semua itu akan dilaksanakan. InsyaAllah perkembangan dari semasa ke semasa kita boleh menilai dan juga melihat adakah tempoh 5 tahun itu berpadanan dan juga berbaloi untuk kita melihat hasil yang telah pun dilabur oleh pihak kerajaan. Kita sedia maklum dan kita perlu terima hakikat perubahan teknologi itu, perubahan gadget itu sendiri menuntut kepada kapasiti data lebih tinggi dan juga kelajuan data lebih tinggi. Malah sifat telefon bimbit contohnya, kalau perisian itu tidak dikemas kini, maka ia akan jadi suatu gadget yang ketinggalan zaman. Sama juga dengan perkhidmatan telekomunikasi dan internet yang ditawarkan. Walaupun kita menyediakan perkhidmatan 3G ataupun 4G, namun dengan teknologi yang semakin berevolusi, ia memerlukan satu perkongsian data lebih laju dan juga lebih besar. Jadi adakah 4G itu dilihat sebagai berbaloi ataupun mencapai tahap minima untuk berpadanan dengan penyediaan teknologi yang kita ada sekarang dan juga evolusi yang kita ada sekarang, Doktor? Dalam kita menyediakan rangkaian untuk penggunaan teknologi, kita kena pastikan yang teknologi itu dilabur pada waktu yang sesuai. Ada kala kita kata teknologi ni kita nak beli jalan yang paling canggih, tetapi tiada perisian yang memerlukan teknologi tersebut. Sama macam kita beli kereta lah. Duduk kat kampung beli Ferrari, memang tak bergerak lah, kan, sebab jalannya tak ada. Jadi sama juga kalau kita melabur untuk teknologi 5G terlalu awal, maka ianya tidak dapat dirasai oleh kita kerana tiada langsung aplikasi hari ini yang memerlukan rangkaian 4G. Minta maaf, yang memerlukan rangkaian 5G. Jadi buat masa ini memadai untuk kita tingkatkan rangkaian, tutuplah 3G tersebut, pastikan ianya semuanya 4G, dan kita sebagai pengguna akan mendapat pengalaman penggunaan pada tahap yang optimal. Dan apabila rangkaian tu dah padu dan kita bolehlah menyediakan teknologi baru iaitu 5G, mungkin dalam setahun setengah ke 2 tahun di hadapan,
Dan pada masa itu kita akan dapati aplikasi-aplikasi yang disediakan mungkin lebih memerlukan 5G daripada 4G. Kita mungkin sudah bersedia untuk teknologi 5G, tetapi yang penting 4G itu perlu dimantapkan dan juga perlu untuk dimanfaatkan secara sepenuhnya dahulu. Doktor, kita akan berjeda seketika, semuanya kembali nanti dalam Bicara Naratif. Baik. Bersua kembali dalam Bicara Naratif. Sudah semestinya kita memperkatakan tentang jalinan internet ataupun jalinan komunikasi. Kita mempunyai dua perkhidmatan yang biasa digunakan, iaitu telekomunikasi mudah alih dan juga telekomunikasi gentian fiber untuk menghubungkan dua prospek internet yang boleh dibangunkan ataupun boleh dilaksanakan secara bersama. Cuma persoalannya, doktor, apa yang lebih pentingnya kita melihat sekarang ini peratusan bagi pemilikan gadget dalam kalangan masyarakat. Alhamdulillah kita melihat peningkatan. Malah boleh dikatakan hampir ke semua penduduk dalam negara kita masing-masing mempunyai gadget tersendiri, walaupun yang paling asas sekali untuk memudahkan tujuan komunikasi dan juga penggunaan internet. Kita juga melihat bagaimana kerajaan menubuhkan pusat internet community untuk memberikan lebih ruang kepada penggunaan gentian fiber yang lebih efisien. Jadi bagaimana sebenarnya apabila kita menggunakan talian mudah alih ataupun perkhidmatan mudah alih ini, pada waktu yang sama kita juga boleh memanfaatkan talian gentian fiber yang disediakan di bawah PIK ataupun pusat internet community ini? Pada amnya kita buat masa ini ada 873 pusat internet komuniti yang aktif beroperasi. Pada amnya kebanyakannya mereka mendapat sambungan internet melalui gentian fiber. Tetapi ada juga beberapa PIK yang sambungannya adalah melalui rangkaian mudah alih. Dan apabila seseorang tu berada di kawasan berdekatan dengan PIK, dia boleh memanfaat PIK tersebut dalam dua cara. Satu adalah mempelajari apa yang boleh diguna, apakah aplikasi dan cara menggunakan pakai aplikasi itu menggunakan pakai internet yang ianya boleh memberi satu cara untuk membangunkan sosioekonomi diri sendiri. Ya. Dan apabila mereka telah mempelajari itu, kita juga akan memberi tunjuk ajar sikit sebanyak macam mana mereka boleh menggunakan pakai aplikasi tersebut melalui rangkaian mudah alih apabila mereka balik ke rumah. Sebab takkan nak duduk dekat PIK itu 24 jam. Kan, dia mesti balik rumah. Jadi kita mengajar di sana dan dia akan ada satu presence di dalam atas talian untuk melakukan mungkin e-commerce untuk menjual barang-barang sendiri, dan apabila balik di rumah mereka boleh meneruskan perniagaan mereka yang di atas talian, ya. Dan bagi kanak-kanak pula sekolah, mungkin dia boleh datang kepada PIK tersebut untuk pembelajaran. Sama ada pembelajaran yang menggunakan pakai komputer dan mungkin terpaksa menggunakan pakai video conferencing, bolehlah mereka menggunakan pakai PIK tersebut. Dan kadang-kadang budak-budak, biasalah budak-budak nak main online game, PIK itu ada wifi. Ada orang tengoklah melepak kat luar tu menggunakan pakai wifi itu secara percuma, ya. Jadi kalau saya tengok banyak di PIK inilah lazimnya cara penduduk setempat menggunakan pakai, dan hasilnya kita nampak mereka yang berusaha, berminat dan berusaha dan menjadi usahawan kecil-kecilan kadang-kadang berjaya betul. Ada yang sampai mendapat pendapatan RM15,000 sebulan, ya. Jadi kita kat bandar pun belum tentu lagi dapat RM15,000 sebulan, ya. Jadi inilah kata internet tu menjadi satu leveler, dia meratakan. Macam Is kata tadi, dunia ni akan jadi lebih rata, seimbang. Jadi kalau kita ada usaha, satu rangkaian memberi keseimbangan, mengimbangkan kesemuanya. Kedua, kita memberi pendidikan. Apabila memberi pendidikan, mereka pula perlu mengguna pendidikan yang telah didapati, dan apabila mereka mengguna dengan cara betul, ia dengan sendirinya boleh meningkatkan tahap mereka sendiri. Tapi kalau kita ada pengetahuan tapi tidak mengguna, tak ke mana. Betul. Ada pengetahuan tapi mengguna untuk perkara-perkara yang tidak menguntungkan diri pun tidak guna.
Itu yang saya rasa PIK itu telah memberi peluang, mungkin itulah bentuk jendela lain untuk penduduk-penduduk yang ada di sekitar PIK. Baik, sudah semestinya medium dalam talian itu adalah salah satu daripada faktor yang penting dalam kita melihat ia memudahkan urusan manusia, interaksi antara manusia dan juga set tingkah laku serta gerak-geri manusia. Cuma fokus kerajaan dalam kita melihat ekonomi digital itu dibangunkan berpadanan dengan hasrat IR 4.0, tambah-tambah pula dengan keadaan dan juga situasi pandemik COVID-19 yang menuntut setiap masyarakat yang berada di Malaysia ini untuk menggunakan aplikasi digital dan juga teknologi internet untuk memudahkan perniagaan, pembelajaran dan sebagainya. Kita sudah pun bermula dengan e-banking ataupun perbankan dalam talian. Kita sudah pun melaksanakan e-dagang ataupun kita kata sektor perdagangan dalam talian. Tetapi sejauh mana perkara itu dijamin dari segi keselamatan cybernya dan juga dijamin dari segi bagaimana penggunaannya itu memberikan bukan saja manfaat dari segi keuntungan dalam sektor perniagaan, tetapi juga meletakkan nilai-nilai keselamatan dalam talian itu adalah prioriti ataupun perkara yang paling utama untuk dibincangkan. Bila kita guna pakai sesuatu atas talian, kita kena ambil perumpamaan macam kita menyeberangi jalan. Kalau kita nak seberang jalan, kita boh je ke? Tak kan? Kita berhenti kejap, tengok kiri, tengok kanan, untuk keselamatan diri, baru kita bergerak ke depan. Sama juga bila kita menggunakan pakai sesuatu atas talian, kita kena pastikan diri kita sendiri ada keselamatan daripada apa-apa yang boleh berlaku atas talian. Ini kita kata, kita sendiri melabur tak untuk antivirus? Kita tak melabur kadang. Kita kata, tak payahlah, mahal sangat. Jadi kita tidak melabur, maka kita tidak memberi keselamatan pada diri kita. Kita harap orang lain yang akan menyelamatkan kita. Macam kita menyeberangi jalan, kita harap orang yang bawa kereta tu nampak kita. Jadi sama juga untuk rangkaian, pembekal perkhidmatan sememangnya akan melabur. Kerana bagi mereka, sekiranya rangkaian tu tidak selamat, maka rangkaian tu akan terjejas, maka mereka tidak akan mendapat pendapatan dari penggunaan rangkaian. Jadi mereka akan melabur. Jadi keselamatan kita terjamin atas talian, tetapi tidak semestinya ia terjamin apabila kita menggunakan pakai alat kita sendiri. Kerana mungkin alat kita tidak melabur untuk keselamatan. Ketiga adalah cara kita menggunakan pakai sesuatu aplikasi. Kadang-kadang kita ni suka sangat orang tanya jawab apa nak, bagi je maklumat tanpa fikir. Jadi pastikan apabila kita memberi maklumat, kita juga kena berhati-hati. Jangan terlalu senang memberi maklumat. Kita pastikan yang meminta maklumat tu kita tahu kesahihannya. Jadi keselamatan kita tu boleh terjamin dengan syarat kita pastikan ketiga-tiga perkara ni dilaksanakan. Dan akhir sekali adalah pemberi perkhidmatan atas talian sendiri. Dan bagi mereka pasti ingin menyediakan keselamatan, sebab bagi mereka kalau keselamatan atas talian aplikasinya tidak selamat, maka orang tak pakailah aplikasi tersebut. Jadi kita tengok antara ada 4 tempat yang kita perlu menjaga risiko. Rangkaian, okey. Aplikasi, okey. Alat, kita. Beri maklumat, kita. Tanya, adakah kitanya okey? Itu jadi bila kita lihat keselamatan, kita kena lihat dari segi value chain tersebut. Barulah kita pastikan diri kita selamat. Tapi macam mana apa-apa dalam dunia ni, mungkin ada peratusan yang kecil yang mungkin kita tidak selamat, tapi kita kena pastikan kita kalau kita memastikan risiko kita adalah rendah, maka peratusan risiko untuk kita tak selamat juga akan rendah. Disebabkan lakuna itu, kita tidak mahu data peribadi kita diperdagangkan secara dalam talian. Jadi ini amat penting untuk kita memahati dan juga melihat isu-isu keselamatan dalam talian itu bukan sahaja di pihak kerajaan, tetapi juga bagi pengguna individu ataupun pengguna isi rumah untuk setiap perkhidmatan internet juga. Doktor, saya suka untuk menyentuh tentang isu-isu penyebaran berita-berita palsu dan juga penyebaran tentang perkara-perkara yang belum dipastikan sahih tetapi sudah mula disebarkan ataupun menjadi buah mulut dalam kalangan masyarakat. Kalau dahulu kita ada akta penerbitan dan juga percetakan
diperlukan untuk mengawal selia sebarang bentuk percetakan dan juga penerbitan yang boleh membawa dogma dan juga fahaman yang berbentuk falasi. Tetapi kini kita melihat Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia dilaksanakan dan juga dikuatkuasakan untuk memastikan sebarang bentuk salah guna di peringkat dalam talian dapat dikawal selia dan juga diberikan penguatkuasaan undang-undang. Cuma, apakah antara medium dan juga asas kepada platform bagi MC-MC sendiri untuk melihat bahawasanya tapisan kepada berita-berita palsu dan tidak benar itu ada garis pemisah kepada apa yang benar dan juga apa yang tidak benar? Sebenarnya bila kita lihat sesuatu berita, kita tengok berita ni ada 3 jenis. Satu adalah berita yang kita panggil entertainment news. Ya. Nombor 2, gosip. Nombor 2 adalah berita tentang mungkin laporan polisi kerajaan. Dan ketiga adalah berita tentang individu-individu. Ya. Kita lihat yang tengah tadi, yang bab entertainment tu kita tak kacau lah. Itu sebab kalau bagi dia lebih sensasi lebih baik. Tak apalah, orang pun tak marah. Ya. Tapi bila kita lihat dari segi berita palsu polisi kerajaan, yang itu kita memang memantau. Kita pantau bukan hanya kami. Sebenarnya kesemua agensi kerajaan akan membuat pemantauan sendiri. Dan sekiranya terdapatnya berita palsu, kita menyediakan proses untuk agensi tersebut untuk memaklumkan kepada pihak MCMC yang berita itu adalah berita palsu. Kalau kita terjumpa, kita akan menanya dia, atau dia terjumpa, dia akan maklumkan kita. Ya. Dan apabila ianya dapati adalah berita palsu, kita meminta agensi tersebut untuk mengeluarkan berita yang sebenarnya. Dan berita yang sebenar itulah yang kita akan naik kepada portal sebenar.my untuk masyarakat mencari apakah berita yang sahih. Ya. Dan yang ketiga adalah berita antara yang mengecam individu. Yang ini dia adalah satu keadaan di mana keadaan kelabu, grey area. Sebab nak kata berita palsu, taklah berita palsu sangat. Ya. Dan kalau jadi dalam keadaan ini kita akan bekerjasama dengan polis dan pernah kita mengeluarkan advisory yang mana kita kata pada mana-mana individu yang terasa ianya terjejas oleh tuduhan atau tumahan fitnah yang dikatakan berita palsu, individu tersebut mempunyai hak untuk mengambil tindakan sivil. Dia seperti juga katakan kita tulis surat, kata Polan ni kata buat kerja ni, padahal salah. Dan kalau dia tahu yang saya yang menulis, kawan tu berhak untuk membuat laporan dan mengambil tindakan mahkamah terhadap saya. Ada kita panggil on atas asas libel, penipuan. Dan itu memang sedia ada. Jadi yang untuk kategori ketiga ni lebih elok individu itu mengambil tindakan sendiri. Pihak MCMC mungkin akan diperlukan untuk menyediakan ataupun mencari evidence sekiranya polis memohon kami untuk mencari evidence tersebut. Ya. Jadi Akta Komunikasi Multimedia memberi kita hak untuk melakukan siasatan atas talian untuk membantu mana-mana siasatan polis ataupun siasatan yang diarahkan oleh pihak mahkamah. Dan yang tengah tadi itu kalau ada laporan polis, maka siasatan juga akan dilaksanakan untuk memastikan penyebar berita palsu tentang polisi kerajaan juga pun boleh diambil tindakan. Dan kalau sekarang ni tengah hot berita COVID lah. Pasal sikit-sikit semua orang jadi pandai pasal COVID. Semua orang nak sensasikan isu-isu tentang COVID. Dan kita dapati sehingga 16 Oktober bilangan kes yang telah yang sedang disiasat dah sampai 273. Tak payahlah buat cerita berita palsu tu. Agak macam tak ada kerja kat rumah. Itu saya katakan tadi, guna pakailah internet secara yang lebih bernas dan lebih berguna daripada buat kerja tak faedah, nak mengata orang, mengutuk orang, cerita yang boleh memberi kegusaran masyarakat dan sebagainya. Baik, disebabkan itu kecenderungan kepada berita sensasi itu perlu kita ubah ataupun paradigma itu perlu kita anjakkan kepada kecenderungan untuk mengetahui apakah yang benar di sebalik sebarang tomahan dan juga tuduhan yang tersirat itu. Terima kasih Doktor. Kita akan bersua kembali dalam Bicara Naratif seketika nanti. Semuanya kembali nanti.
from the trash. Everyday objects are destroyed, then transformed by technology, reborn into modern marvels. Cast iron cookware takes shape as a wood-burning stove. Wine bottles shatter into decorative glass ornaments. An elephant poop turns into greeting cards. These are the things that are made by destruction. Kawasan ini memang sangat menarik dengan pemandangan hutan semula jadi yang menghijau. Terdapat laluan berbentuk kurungan bagi menjamin keselamatan pengunjung ke sini ketika memasuki kawasan orangutan. Program pemulihan yang memberikan latihan awal kepada anak-anak orangutan ini. The most important factor yang kita tubuhkan Yayasan Orangutan untuk adakan program pendidikan dan research program. Bidang pertanian adalah sektor ekonomi yang penting dalam tamadun manusia dan Malaysia tidak ketinggalan dalam arus pembangunannya. Saksikan kisah perkongsian inovasi dan teknologi terkini dalam bidang pertanian negara serta kisah kejayaan usahawan pertanian dalam pelbagai kaum. Semua ini menanti anda dalam Agrotech Musim Baru setiap Sabtu jam 6 petang hanya di TV1. Bicara nanti pada malam ini membuka jendela dan juga ruang lingkup yang lebih luas untuk kita melihat bagaimana ruang dan juga peluang diberikan dan juga gagasan dasar yang akan digagaskan bermula 2021 sehingga 2025. 5 tahun tempohnya itu untuk kita menilai bagaimana hasrat kerajaan dalam memastikan jalinan digital negara ataupun jalinan telekomunikasi negara dapat dipertingkatkan dari semasa ke semasa untuk memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik kepada masyarakat. Tetapi Doktor, tadi kita tinggalkan para penonton kita dengan melihat kepada isu-isu pemberitaan palsu ataupun pemberitaan yang dikatakan sebagai fitnah dan juga perkongsian-perkongsian di laman media sosial yang dikategorikan sebagai tidak dipastikan kesahihannya. Ada beberapa kes yang dilaporkan sebelum ini, walaupun ciapan itu di Twitter misalnya di-retweet ataupun diulang kembali ciapannya itu, maka individu itu juga dikonotasikan sebagai mereka yang menyebarkan berita palsu. Dan mereka juga akan ditangkap bersama-sama dengan pemula kepada penulis bagi berita palsu tersebut. Jadi kita ingin mengetahui dengan lebih jelas di manakah struktur untuk pengesanan kepada penglibatan berita palsu ini. Adakah dengan hanya berkongsi boleh dikatakan sebagai kesalahan di bawah penyebaran berita palsu? Bila kita lihat dari segi undang-undang, kita kena faham iaitu undang-undang di luar talian dan undang-undang di atas talian adalah sama juga. Tinggal lagi medium dia berbeza. Ya. Dan kalau kita di luar talian, kita mempunyai beberapa undang-undang, katalah undang-undang jenayah. Kalau pelaku tu adalah seorang yang melakukan sesuatu jenayah dan ada kawan membantu penjenayah tersebut, maka kawan yang membantu itu adalah dipanggil bersubahat. Betul tak? Dan kalau polis ingin menangkap, dia tangkap seorang. Dia tangkap kedua-duanya. Betul? Sama juga kita ambil di atas talian, pemula berita palsu itu salah. Kawan yang menularkan berita palsu itu kira macam bersubahat lah. Sebab dia juga menular berita palsu tersebut. Ya? Sebab kita kata kalau kita dapat berita palsu tak salah. Tapi kalau kita tular,
ia akan menjadi kesalahan. Dan kita mestilah menjadi seorang rakyat yang lebih prihatin. Dan bila kita tahu, ini macam tak betul aja. Sudahlah, baca sendiri, simpan sendiri je lah. Tak payahlah tiba-tiba nak panjangkan pada kawan seorang lagi. Sebab kalau dah salah, kita akan kita sebenarnya melakukan kesalahan sebab kita bersubahat. Okey. Yeah. Kita sedia maklum beberapa laporan kes, kalau tadi doktor kongsikan tentang penularan tentang isu-isu COVID-19 yang digambarkan sebagai berita palsu dikongsikan oleh mereka yang tidak bertanggungjawab, itu kita lalui sekarang. Tetapi yang banyak kita hadapi sebelum ini, sebelum penularan pandemik COVID-19, penghinaan terhadap Seri Paduka Baginda Pertuan Agong, penghinaan terhadap pemimpin-pemimpin semasa, penghinaan terhadap institusi diraja, malah penghinaan terhadap isu sesuatu bangsa dan juga agama. Betul. Juga menjadi satu isu yang akan meledakkan kita kata api perkauman atau api pergaduhan dalam kalangan masyarakat. Segala-galanya bermula daripada aplikasi media sosial. Jadi tidakkah doktor beranggapan bahawasanya media sosial ini sebenarnya satu senjata yang boleh membunuh diri kita sendiri sekiranya asahannya itu salah acuannya dan juga salah kepada sasarannya? Betul. Teknologi sebenarnya disediakan untuk membantu. Seperti juga kalau kita ada pisau. Pisau yang tak diasah, maka tumpullah dia. Pisau dia asah, tajamlah dia. Bila dia tajam, dia akan memotong. Betul. Dan lazimnya kita mengasah pisau sebelah saja. Tapi cuba kalau kita asah pisau sebelah yang kita tak asah. Tolak, kita potong. Tarik, kita potong. Jadi orang kata double edged sword. Jadi teknologi ini adalah dari segi teknologi itu is a double edged sword. Jadi kalau kita salah guna, maka ia akan mendatang kemudaratan kepada kita. Dan dalam konteks kandungan, kita memang kerap menekan jangan sekali-sekali untuk terutama di Malaysia, di mana kita ni adalah satu masyarakat majmuk, pelbagai kaum, pelbagai kata agama, dan kita mesti sentiasa bertoleransi, dan janganlah guna pakai media sosial tu untuk melaga-lagakan orang. Dan kalau kita dapati ada penghinaan terhadap raja, penghinaan terhadap agama, dan penghinaan terhadap pemimpin, ya kita akan terpaksa mengambil tindakan kerana impak penghinaan tersebut akan menyebabkan sesuatu keadaan kita tidak ingini di negara kita. Sebab kita ada satu masyarakat yang majmuk, silap kata orang marah, maka ada isu perkauman akan mungkin terjadi. Dan kalau kita menghina agung, kita sendiri kata kita ada rukun negara, kan, taat kepada raja-raja. Betul. Tapi kita menghina raja. Manakah prinsip kita sebagai rakyat Malaysia yang memegang pada rukun negara? Takkan saya kata saya rakyat Malaysia, rukun negara saya tak percaya. Tak betul. Selagi saya rakyat Malaysia, maka saya perlu memegang pada rukun negara. Dan bila kita memegang pada satu rukun, kita kena praktiknya. Bukanlah praktik benda tak betul. Ya? Itu pentingnya penggunaan secara berhemah dan juga pentingnya penggunaan secara bermoral. Saya juga suka untuk menyentuh tentang kempen dan juga inisiatif yang dilaksanakan di bawah Kementerian dan juga Suruhanjaya Komunikasi, iaitu Klik dengan Bijak, yang telah pun mendapat pengiktirafan dan juga penganugerahan yang mana melihatkan kepada bagaimana ruang dan juga peluang diberikan dalam kempen Klik dengan Bijak ini membuka mata masyarakat tentang kepentingan untuk mengetahui apa yang akan ditelusuri dalam laman internet ataupun laman sesawang. Persoalan yang lebih penting ialah kita melihat pengguna media sosial dan juga pengguna gadget mempunyai pelbagai ataupun variasi peringkat umur. Semuda-muda, mereka yang belum bersekolah pun sudah tahu untuk menggunakan gadget. Betul. Sehinggalah mereka yang sudah pun berusia memegang gadget sendiri. Jadi rantaian dan juga variasi umur ini amat sukar untuk kita menilai ataupun untuk kita didik, kerana kita perlu untuk mendidik mereka berdasarkan kepada kategori umur. Jadi bagaimana untuk kita memberikan satu pendidikan Klik dengan Bijak itu melihatkan kepada case by case ataupun kepada satu kategori dan juga konotasi masyarakat itu. Klik dengan Bijak ini dibangunkan kerana kita maklum, iaitu apabila kita mempunyai teknologi baru, kita mesti mendidik orang untuk pakai teknologi itu secara yang berhemah. Dan
kita telah melaksanakan klik dengan bijak tu, dan kita dapati betul seperti Is kata, tidak semua mendapat pada sasaran yang setiap sasaran tu mempunyai cita rasa yang lain, ya. Dan kita juga mengambil pendekatan, iaitu dengan adanya program klik dengan bijak, kita juga ada program apa yang kita panggil Malaysian Internet Volunteers, MIV, di mana kita ada sukarelawan yang mungkin daripada umur yang tertentu yang boleh membantu kami untuk merapatkan jurang pemahaman dan kandungan yang ingin disampaikan pada sasaran tersebut. Ya, ada juga yang orang yang dah pencen, dia kata saya pun nak jadi sukarelawan. Kenapa? Kawan-kawan dekat masjid itu tak pandai internet. Saya nak tolong bantu pun ada juga. Dan kita juga dapati agensi-agensi kerajaan juga mempunyai sasaran-sasaran yang boleh kita melalui mereka, seperti katakanlah Kementerian Pembangunan Wanita dan Keluarga dan Masyarakat, di mana mereka ada tadika. Dan di situlah kita boleh juga memupuk anak-anak kecil kita untuk mempelajari dan mempunyai nilai penggunaan internet secara positif. Jadi ini adalah kita panggil penggabungan usaha antara yang dicetuskan oleh pihak MCMC, tetapi kita menggunakan pendekatan yang pelbagai, melalui sukarelawan, melalui agensi kerajaan dan juga di sekolah. Okey, Doktor, sebelum kita menutup ruang bicara pada malam ini, mungkin kita boleh mengimbas kembali dan juga menyemak kembali tentang gagasan idea di bawah jendela. Saya teringat beberapa aduan ataupun mungkin ramai yang menzahirkan kebimbangan dan juga ketidakpuasan hati terhadap perkhidmatan internet yang dinikmati ketika ini. Mungkin kapasitinya itu tidak memuaskan ataupun ada beberapa kawasan yang tidak mendapat capaian seperti diharapkan. Malah harganya juga dianggap sebagai mahal berbanding dengan negara-negara yang lain. Kalau kita bandingkan mungkin Thailand, Singapura ataupun negara membangun yang lain. Jadi dari segi perbandingan itu, adakah adil untuk kita melihat kepada apa yang sudah dicapai oleh negara luar, khususnya negara jiran, dengan apa yang boleh dicapai dan boleh disediakan di peringkat kerangka negara kita sendiri? Bila kita lihat polisi pembangunan rangkaian di Malaysia, kita berpendapat iaitu pembangunan rangkaian mesti setara. Maknanya tak kira di bandar ataupun di luar bandar. Ya. Dan dalam keadaan tersebut, maka terdapat kos yang melebihi yang agak tinggi untuk pelaburan di luar bandar. Ya, dan inilah boleh akan menyebabkan kos kepada perkhidmatan itu tinggi sedikit. Maka bila kos itu tinggi sikit, maka harga perkhidmatan pun juga tinggilah sikit. Berbanding dengan beberapa negara lain, pendekatannya adalah tertumpu hanya di bandar. Jadi bila tertumpu di bandar, rangkaian itu mungkin tidak meluas, dan pulangan lebih cepat, maka kos perkhidmatan tidak tinggi dan harga perkhidmatan mungkin kurang sikit, ya, lebih rendah. Tapi kita nak bandingkan Singapura itu payah sikitlah. Singapura itu terlalu kecil. Jadi kos pelaburan tidaklah seperti macam di Malaysia, ya. Dan kalau kita kata adakah kos perkhidmatan itu terlalu tinggi? Saya rasa kos perkhidmatan buat masa ni boleh dikatakan tidak terlalu tinggi ataupun tidak terlalu rendah, ya. Kerana ia mampu milik. Cuba kita lihat, kita boleh mendapat perkhidmatan internet dengan harga RM30 sebulan. Dalam satu bulan ada 30 hari. Maka kos internet kita hanya RM1 sehari. Maka kita kata, taklah mahal sangat rupanya. Sebab nak beli makan nasi lemak pun dah lebih dari RM1 dah sekarang. Ya. Dan kalau itu untuk talian mudah alih. Untuk talian tetap, kita kata RM79 ataupun RM70 mahal. Tetapi talian tetap tu adalah guna bersama di rumah. Dan kalau dalam rumah tu terdapat 4 orang, harga setiap bulan RM70, bagi dengan 4. Berapa harga dia? Kan? Lebih murah. Lagi murah sebenarnya. Ya. Jadi kalau kita kata, tak murah, nak murah, lama-lama free je baru murah. Bila kata benda free, siapa ingin menampung kos rangkaian? Jadi kita mesti ada keseimbangan, antara pasaran yang telah pun dibuka dan perkhidmatan yang yang diberi oleh pihak swasta, dan kita sebagai pengguna pada harga yang berpatutan. Ya. Jadi saya rasa dalam keadaan tersebut, janganlah kita di bandar hanya fikir saya nak kos lebih rendah.
Tetapi rakan kita di luar bandar tidak akan merasa. Sebab bila pendapatan tu kurang, maka kebolehan untuk melabur ke luar bandar juga akan berkurang. Jadi orang di luar bandar akan menjadi tidak mendapat perkhidmatan yang setimpal seperti kawan-kawan di bandar, maka jurang digital akan lebih membesar. Doktor, saya ingin membawa kepada isu kualiti perkhidmatan yang disediakan oleh penyedia perkhidmatan telekomunikasi ini. Mungkin ramai yang suka pada awalnya apabila penyedia perkhidmatan ini tumbuh ataupun dibuka seperti cendawan tumbuh selepas hujan. Yang mana mungkin kalau dahulu mungkin ada 3 penyedia perkhidmatan yang utama. Kali ini lebih daripada 7 ataupun 8 penyedia perkhidmatan, dengan menjangkakan bahawasanya lebih banyak persaingan, maka harga akan lebih murah dan juga perkhidmatan akan lebih laju dan kapasitinya akan lebih besar. Tetapi menjadi isunya apabila ke-88 ataupun kesemua perkhidmatan itu berkongsi satu spektrum dan juga jalinan rangkaian yang sama. Jadi apabila dibahagikan kepada 8 bahagian, maka ia akan menjadi lebih sedikit dan perkhidmatan itu akan menjadi lebih perlahan. Jadi bagaimana kita nak menangani isu ini supaya setiap penyedia perkhidmatan itu mendapat satu ruangan spektrum yang lebih besar dan lebih meluas untuk memastikan pelanggan berpuas hati dan mendapat apa yang dijanjikan? Kita melalui jendela, kita akan mengambil prinsip iaitu jumlah spektrum yang mana masing-masing spektrum itu adalah terhad, ya. Dan prinsip daripada program jendela adalah jumlah spektrum yang akan diberi kepada pembekal perkhidmatan yang akan memenangi tender akan memadai untuk mereka menyediakan kapasiti untuk perkhidmatan yang pada tahap yang elok kepada pelanggan. Maka kalau ada 8 orang, ada 8 pembekal perkhidmatan, tak mungkin spektrum yang terhad itu akan dapat diberi kepada kesemua 88. Jadi mereka yang menang tu perlu memberi perkhidmatan untuk mereka yang tidak mendapat spektrum tersebut. Jadi ini kita panggil istilah Mobile Virtual Network Operator, iaitu seorang pemberi perkhidmatan yang tidak langsung mempunyai apa-apa rangkaian, tetapi membeli dan mengguna pakai rangkaian daripada syarikat yang lain. Ya. Dan hari ini pun dah ada. Kalau kita tengok TuneTalk, XOX, Merchant Trade, Red One, mereka ada semua apa kita panggil sebagai Mobile Virtual Operator. Dan mempunyai pelanggan yang begitu ramai, berjuta. Ya. Jadi saya rasa syarikat-syarikat pemegang lesen ini perlu faham dan bekerjasama, iaitu kalau kita tidak terlalu gopoh untuk mendapatkan spektrum untuk satu syarikat, maka kita rakyat akan mendapat impak yang positif apabila pembahagian spektrum itu lebih serata. Okey, secara ringkas Doktor, jendela sudah pun dibuka. Harapan Doktor dalam melihat 2021 sebagai pemula kepada suatu spektrum yang lebih luas dan juga perubahan yang lebih baik untuk telekomunikasi negara. InsyaAllah, bagi saya jendela sebenarnya nama je bermula 2021. Sebenarnya ianya telah bermula pada 15 Ogos tahun ini dan kita telah mulakan pemantauannya, dan insyaAllah saya berharap dengan adanya permintaan usaha daripada pihak kerajaan dan juga daripada pihak swasta dan dibantu oleh pihak-pihak negeri, kita akan mencapai sasaran itu agar rakyat semua dapat merasa perkhidmatan internet pada tahap yang apa yang kita kehendaki, tanpa kelompokan. Terima kasih Doktor atas perkongsian dan juga kesudian bersama kami dalam Bicara Nanti pada malam ini. Itu dia yang berusaha Dr. Fadlullah Suhaimi Abdul Malik, Pengerusi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Terima kasih MCMC kerana bersama dengan kami, dan apa yang penting adalah jendela itu membuka lebih banyak ruang dan juga peluang terpulang kepada kita untuk menggunakan dan juga memanfaatkannya. Sememangnya mata pena itu lebih tajam daripada sebilah pisau, tetapi pada kali ini mendepani cabaran globalisasi, papan kekunci itu sebenarnya lebih berbahaya daripada sebilah mata pisau. Jadi sama-samalah kita menjadi pengguna yang bijak dan sama-samalah kita pastikan apa yang akan dikongsi di laman media sosial itu dipastikan kebenaran juga kesahihannya. Terima kasih kerana bersama dengan kami. Pastikan anda mematuhi SOP telah ditetapkan untuk PKPP dan juga PKPB.